motor ni. Dia balik dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat menyambung pengajian kita dalam kita menguraikan berkaitan dengan fiqh ibadah, fiqh salat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan memberikan kita kefahaman untuk kita memperbaiki cara sembahyang kita. Sembahyang, bagi sembahyang dengan sembahyang yang betul seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disusuli dengan apa yang disebutkan ulama di dalam kitab-kitab mereka. Maka kita menggunakan kitab Mughnil Muhtaj ataupun Minhajut Talibin untuk kita mengikuti apakah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan juga ulama-ulama Syafi'iyah di dalam menetapkan tentang cara yang terbaik di dalam kelakuan sembahyang kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu kita ada kunci. Kalau ada siapa yang kehilangan kunci boleh datang ambil di meja ni. Kalau tak silap kunci motor ni. Tak ada kunci ni tak boleh balik. Tinggal motor sini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atihi. Qala at-tasi' wal 'ashir wal hadi 'ashar. Rukun yang ke-9, ke-10 dan juga yang ke-11. Dihimpunkan 3 rukun untuk dibicarakan di sini. Ya, dihimpun sekaligus. Sebab apa? Sebab ia berkaitan di antara satu sama lain. Baik, apakah rukun itu? Yang ke-9, yang ke-10 dan yang ke-11 tersebut, iaitu at-tashahhud. Ya, at-tashahhud wa qu'uduhu, dan duduk tasyahud, was-salatu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. 3 rukun, iaitu duduk tasyahud, bacaan tasyahud, duduk tasyahud, dan juga salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, fattashahhudu wa qu'uduhu in 'aqqabahuma salam ruknani. Adapun tasyahud, lafaz tasyahud, bacaan tasyahud yang kita panggil tahiyat itulah, baca tahiyat tu, dan juga duduknya itu, duduk tasyahud itu sekiranya disusuli dengan salam.
Maknanya selepas tasyahud, selepas tahiyat dan duduk tahiyat itu, sekiranya selepasnya ada salam, nak bagi salam selepasnya, maka ia dipanggil rukun. Kedua-duanya adalah rukun. Kedua-duanya adalah rukun. Wa illa ay wa illam ya'qibuhuma salam fa sunnatan. Wa illam yu'aqibuhuma salam fa sunnatan lil akhbaris sahihah. Dan sekiranya tidak disusuli dengan salam, maknanya tidak selepas itu, selepas tahiyat tersebut tak bagi salam, maka hukum kedua-duanya adalah sunat. Tahiyat dan duduk itu adalah sunat. Ya, kena belajar dan kena fahami benda ni, mana yang rukun, mana yang sunat. Kalau tidak pakat duk kelang kabut tuan-tuan. Kelang kabut tu imam tak buat sunat, oh dia kelang kabut macam tak sah sembahyang. Tu imam tak lupa tasyahud awal sebagai contoh. Oh kelang kabut, ustaz tadi tak tasyahud awal. Memang tak ada masalah, yang penting sembahyang dia cukup rakaat. Ustaz tadi tak baca tak baca kunut. Tak baca kunut tadi. Macam tak sah sembahyang tuan-tuan. Jadi kita kena faham mana yang sunat, mana yang rukun. Macam yang heboh hari itulah. Kan imam lupa angkat takbir. Apa dia takbir apa tuan-tuan? Sembahyang raya. Kan heboh raya bawah ni kan. Imam lupa takbir. Takbir apa? Takbir yang raya tu, takbir yang 7 dan 5 tu. Hak takbiratul ihram dia buat, hak 7 dan 5 tu dia tak buat. Kan? Hak 7 dan 5 tu tak termasuk takbiratul ihram. Ya, bila imam tak buat ataupun imam dah baca surah Al-Fatihah, maka luput untuk takbir. Contoh dia takbir Allahu Akbar, kemudian imam Bismillahirrahmanirrahim, Allah tersilap baca dah. Adakah boleh dia masuk dengan untuk takbir? Tak boleh dah. Sama juga dengan doa iftitah. Doa iftitah pun sama. Doa iftitah, kalau kita dah mula bacaan Fatihah, maka tidak ada lagi waktu untuk bacaan doa iftitah. Sudah luput waktu dia. Maka takbir tadi tuan-tuan, kalaulah ia rukun, maka tak sama ada didahului oleh benda lain ataupun tidak, tetap kena buat. Tetapi oleh kerana dia sunat, kalau sudah dimulakan dengan Fatihah, maka sudah luputlah waktu untuk takbir yang 7 dan yang 5 di dalam sembahyang hari raya tadi. Jadi kita kena faham. Berbeza dengan sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah yang 4 takbir tu rukun dia. 4 takbir tu rukun dia. Yang sembahyang hari raya yang takbir yang 7, takbir yang 5 itu adalah sunat. Jadi kalau tu imam tak buat, tak payah repeat untuk sembahyang tadi. Tak payah repeat, tak payah ulang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak buat ibadah ni biar tahu mana yang rukun, mana yang sunat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang di sini kita memang sedia maklum. Mungkin ada sebahagian kita yang maklum, ada sebahagian kita yang mungkin tidak tahu, hanya sekadar buat selama ni. Kan? Mana yang duduk tasyahud yang sunat, manakah duduk tasyahud yang rukun? Yang duduk tasyahud yang sunat dan juga bacaan tasyahud yang sunat ialah apabila selepas duduk tahiyat dan juga bacaan tahiyat tadi tidak ada salam selepasnya. Sebab apa dia sebut perkataan yang demikian? Sebab tak boleh dia kata tasyahud pada rakaat yang kedua, tak boleh. Sebab sembahyang subuh pun 2, sembahyang sunat pun ada 2. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dia kata secara umum kaedahnya, formulanya ialah apabila tahiyat dan juga duduk tahiyat tadi tidak disusuli dengan salam, maka tahiyat dan juga bacaan tahiyat, duduk tahiyat tadi adalah sunat. Kerana berdasarkan daripada hadis yang sahih. Dan yang menunjukkan tentang kewajipan wasarrafna an wujubihima khabar sahih, dan yang menunjukkan bahawa ia bukanlah perkara yang wajib ialah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qama min raka'atain min adh-dhuhri wa lam yajlis. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu hari, Nabi ini dalam sembahyang zuhur, Nabi tak duduk pada tasyahud awal.
2 rakaat tu Nabi bangun. Bila Nabi bangun, falamma qada salatahu kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdatain qabla as-salam thumma sallam. Dan apabila akhir di hujung sembahyang, selesai sembahyangnya, kabbara, Nabi bertakbir, dan wa huwa jalisun, dalam keadaan Nabi duduk, fasajada sajdatain, maka Nabi pun sujud 2 kali qabla salam, sebelum Nabi bagi salam. Thumma sallama, maknanya Nabi buat sujud sahwi. Sujud sahwi kan, fasajada sajdatain qabla salam, sebelum bagi salam, kemudian Nabi pun bagi salam. Dalla adamu tadarukihima ala adami wujubihima, menunjukkan bahawa Nabi tak buat tadi, Nabi terlupa tadi, dan Nabi buat sujud sahwi tadi, menunjukkan bahawa tak wajib keduanya itu. Maknanya kalau benda tu wajib, tentulah Nabi tambah rakaat ataupun Nabi ulang sembahyang. Jadi dalam sembahyang tadi Nabi tertinggal tasyahud awal dan Nabi gantikan, maknanya digantikan dengan sujud sahwi. Baik, sekarang selesai dari sudut hukum tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Maka bagaimana di antara yang kita nak bincang ialah berkaitan dengan cara duduk. Bagaimanakah dengan cara duduk? Cara duduk ni sebab apa kita nak belajar, tuan-tuan? Sebab tuan-tuan, dalam sembahyang ni ibarat macam kita menghadap raja. Selalu saya sebut, tuan-tuan, kita nak menghadap raja, dia ada step-step dia. Nak ambil pingat, nak ambil apa, nak ambil tauliah. Tauliah tu imam pun dia ada step, tuan-tuan. Nak masuk istana duduk, okey, masjid sekian, orang sekian, menghadap, jalan, duduk di mana, kan? Nak angkat sumpah, dia ada gaya dia, ada cara dia, menghadap, jalan berapa langkah, okey, tunduk, kemudian jangan sembah. Kalau tuanku sembah baru kita sembah. Jangan pergi tanya tuanku apa khabar, tuanku makan apa hari ni, jangan. Bukan kerja kita. Tuanku tanya baru kita jawab. Jadi bila macam tu, cara nak undur, ada cara undur, berapa step nak undur, nak pusingnya bila, kan nak terima scroll, kan mengaji tinggi-tinggi nak terima scroll, ada cara dia, kan askar nak berjalan perbarisan, kita kan beratur rapat bahu dan sebagainya, macam perbarisan. Nak kata pusing kanan ke kanan, pusing yang mana dulu, nak jalan-jalan yang mana dulu, kaki kanan ke kaki kiri. Yang tu kena tanya bekas tentera lah, kan? Nak kawat tu, mula kaki kanan dulu ke kaki kiri dulu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab kehidupan kita ada cara dia. Maka dalam sembahyang pun kita perhatikan, perhalusi macam mana cara sembahyang yang betul. Maka hari ni, malam ni, kita nak ambil ya dengan cara tasyahud, duduk tahiyat macam mana. Wa kaifa qa'ada fi jilsatis salat jaza. Dalam sembahyang dia mudah, tuan-tuan. Dalam beribadah ni dia mudah. Macam mana cara nak duduk pun boleh, asalkan nama duduk. Wa kaifa qa'ada fi jilsatis salat jaza. Nak duduk macam mana pun boleh duduk, tak ada masalah. Nak sila boleh, kan? Nak duduk macam tasyahud awal pun, tasyahud akhir, buat semua boleh, tak ada masalah. Nak melunjuk boleh, kan? Tak boleh, dia ni tak boleh nak duduk cara yang macam yang disebutkan dalam kitab, dalam hadis Nabi SAW. Dia boleh melunjuk, nak lipat tak boleh. Kepala lutut ni buh besi lah, kan? Kepala lutut buh besi kiri kanan, dia boleh melunjuk, melunjuk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walakin akan tetapi yusannu fi qu'udit tasyahhud al-awwal, disunatkan di dalam duduk tasyahud yang pertama tadi ialah duduknya yang dipanggil dengan al-iftirash. Duduk pada tasyahud awal yang dipanggil dengan al-iftirash. Fayajlisu ala ka'bi yusrah, maka dia duduk di atas buku lali yang kiri. Macam mana ni? Iftirash itu ialah kita duduk di atas buku lali yang kiri, kan? Duduk atas tumit kiri. Ba'da an yudji'aha bihaitsu yali dhahraha al-ard kama sarraha bihi fil muharrar. Selepas dia baringkan, iringkan, mengiringkan kaki mana? Kaki kiri tadi, bihaitsu dia duduk atas tumit kiri, dia duduk atas tumit kiri, duduk atas tumit kiri, duduk atas buku lali macam mana, duduk atas tumit kiri, dia duduk, kan?
Dan dia baringkan kaki kiri tadi dan letakkan belakang kaki tersebut di atas tanah. Kan macam kita duduklah. Kita baringkan yang kiri itu seperti yang disebutkan dalam kitab Muharrar yang disebutkan oleh Syekh Ramli. Wa yunsib yumnah, dan hendaklah dia tegakkan kaki kanan. Wa yunsib, tegakkan, yumnah, kaki kanan, kaki kanan. Wa yadau atraf asabi'ihi minha 'ala ardi mutawajjihatan lil qiblah, dan hendaklah dia letakkan hujung jari kakinya itu 'alal ard, di atas tanah, mutawajjihatan, di atas lantai, mutawajjihatan lil qiblah, dengan cara menghadap kiblat. Maknanya tegak kaki kanan dan baringkan kaki kiri. Duduk di atas apa? Duduk di atas tumit kaki kiri. Jangan duduk atas tumit kaki kanan, tinggi sebelah tuan-tuan. Duduk tengok atas kaki kanan, nak duduk macam mana? Kan? Jadi duduk atas tumit kaki kiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cara dia. Dan dipacakkan kaki. Kalau boleh pacaklah. Kalau kaki hak jenis gaut, tak payahlah tuan-tuan, sakit, ataupun jenis jari pendek tuan-tuan, nak lipat tak boleh kan. Jadi dia tegakkanlah takat mana yang boleh semampu mungkin. Itu cara duduk yang dipanggil dengan duduk al-iftirash. Duduk ni bila? Iaitu ketika mana tasyahud awal. Dan jari tersebut hendaklah mutawajjihatan lil qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, maknanya nak menghadap kiblat kena bengkoklah, kena tekan sikit. Kena tekan, mutawajjihatan lil qiblah. Wa yusannu fit tasyahud al-akhir wa ma ma'ahu, dan disunatkan pada tasyahud akhir itu ialah at-tawarruk, duduk yang dipanggil dengan tawarruk. Duduk tawarruk dan juga duduk iftirash. Ini nama dia. Duduk yang macam mana? Tasyahud akhir dipanggil dengan tawarruk. Baik. Wa huwa kal iftirash, sama juga seperti mana iftirash, lakin yukhrij yusrahu min jihati yaminihi wa yursik warakahu bil ard. Akan tetapi hendaklah dia mengeluarkan kaki kirinya daripada pihak kanannya. Kita keluarkan sedikit dan kita letakkan punggung kita di atas tanah, di atas lantai. Macam kita dah buat selalu itulah. Kan sama dengan iftirash, tegakkan kaki kanan, cuma tadi kita duduk di atas tapak kaki, di atas tumit kaki kiri. Sekarang ni tuan-tuan, kaki kiri dikeluarkan daripada sebelah kanan dan punggung diletakkan di atas tanah, atas lantai, kerana mengikuti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan hikmah daripada perbezaan perbuatan ini, apa hikmahnya tuan-tuan? Apa hikmah? Kan ada yang duduk macam ni, ada yang duduk macam ni. Tak boleh kau satu duduk je kan, tawarruk je semua ataupun iftirah je semua, tak boleh ke? Apa hikmah dia tuan-tuan? Ialah kerana kalau orang yang sembahyang tadi dalam keadaan dia ada lagi rakaat yang dia nak tambah selepas itu, kan ada lagi perbuatan yang dia nak lakukan selepas itu, maka duduk iftirash itu lebih sesuai kerana menunjukkan cara ataupun keadaan bersedia untuk perbuatan yang seterusnya. Macam kita duduk tasyahud awal, kan duduk tasyahud awal, kalau kita duduk macam tu dia lebih senang untuk kita bangkit berbanding dengan kita duduk tasyahud akhir. Yang kata duduk tawarruk tadi, duduk tawarruk tadi kan payah kalau nak bangkit, untuk kalau ada rakaat lagi tambahan, susah kan perbuatan tu. Dia agak ialah berbelit sikit lah kaki tu, berat sikit. Kalau tambah-tambah yang badan besar sikit, kalau dia duduk tawarruk tuan-tuan, dia nak bangkit tu pula lepas pada tu dia jadi payah. Setengah-setengah tu dia kena bersila dulu barulah dia bangkit. Dia payah tuan-tuan, dia tendang sana tendang sini, tongkat sana tongkat sini, baru boleh bangkit kalau duduk dengan tawarruk. Tapi kalau duduk iftirash, dia agak lagi mudah. Tolak sikit badan dah naik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah ya hikmahnya, kerana kenapa dijadikan ataupun diletakkan duduk iftirash itu pada rakaat yang kedua ataupun rakaat yang ada lagi rakaat selepasnya. Wal asahu wa fi rawdah,
Pendapat yang sahih ialah yaftarishul masbuq. Dan pandangan yang sahih ialah orang yang masbuq. Apa yang masbuq? Yang duduk pada tasyahud akhir li imamihi listifazihi lil qiyam. Maka orang yang duduk tasyahud itu pada pandangan yang paling asah mengatakan bahawa duduk iftirash untuk mereka. Ini pandangan yang asah yang biasa kita buat dah tuan-tuan. Kalaulah kita ni ada lagi rakaat selepas imam nak bagi salam, nanti kita ada lagi tambahan rakaat, maka yang asahnya, yang afdalnya kita duduk dengan cara iftirash. Ya, ini yang disebutkan kerana bersedia untuk qiyam. Begitu juga wasahi, dan begitu juga orang yang lalai. Macam mana orang yang lalai? Iaitu orang yang ada benda yang nak kena buat. Contohnya apa dia? Orang yang ada sujud sahwi. Kan? Orang yang ada sujud sahwi selepasnya itu, memang dia disunatkan untuk duduk iftirash. Dengan cara yang macam tu dia lebih bersedia fi tasyahhudihi al-akhir. Sama ada pada tasyahud akhirnya, sama ada dia nak sujud ataupun tak mau sujud, atau sama ada dia nak sujud tapi tak buat, ataupun keadaan dia memang, kalau dia memang tak mau sujud maka dia boleh tawarruk terus. Sama ada dia nak sujud dia terlupa, ataupun dia memang nak sujud, kan, maka yang afdal dia duduk dengan cara iftirash. Kan, dia nak sujud tiba-tiba tak jadi sujud, duduk iftirash juga. Nak sujud tapi terlupa, duduk iftirash juga. Nak sujud dan memang nak sujud, duduk iftirash. Tetapi kalau dia kata dia memang tak mau sujud, dia tak mau sujud langsung, walaupun dia ada benda yang dia tertinggal, contohnya tertinggal kunut, dia tak mau sujud, tapi dia memang waktu tasyahud akhir tadi dia memang niat tak mau sujud sahwi, maka ketika itu hendaklah dia duduk dengan cara duduk tawarruk, kerana selepas itu tidak ada lagi harakah, tidak ada lagi pergerakan. Itu caranya. Jadi tuan-tuan, benda yang macam ni mungkin ada sebahagian kita dah maklum, cuma ini sebagai ulangan untuk kita semua. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kaki dah selesai, tangan. Tangan nak letak macam mana? Wa yad'u fihima ay at-tashahhudain, dan hendaklah dia letakkan pada dua-dua tasyahud itu yusrahu ala, tangan kirinya yusrahu ala tarfi rakbatih. Tangan kirinya dia hendaklah dia letak di hujung lututnya. Hujung lututnya. Tangan kiri kita letak di hujung lutut. Maknanya tarfi rakbatih. Kan hujung tu atas tu kan. Kepala lutut letak di hujung. Bihaitsu tusamitu ru'usaha ar-rukbah. Maknanya menyamai hujung jari itu dengan lutut. Mansyuratan al-asabi' lilittiba', dan hendaklah dibuka sedikit, direnggangkan sedikit jari kita ni, kan, lilittiba', kerana mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila dhammin, tanpa dirapatkan. Tanpa dirapatkan maknanya direnggangkan sedikit. Letak tu renggang sikit. Ini dalam satu pandangan, satu riwayat. Bal yufrijuha tafrijan wasata. Renggang tu bukan renggang sangat, pertengahan. Bukan renggang paha tak. Dia paha tu dia renggang tuan-tuan. Tak, bukan macam tu. Buka sikit je. Buka sikit, pertengahan. Dan beginilah keadaan yang disuruh pada tempat yang disuruh tafrij, pada tempat yang disuruh buka, maka begitulah keadaannya. Qultu, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-asah, pendapat yang paling asah dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ialah ad-dhamm, hendaklah dirapatkan. Maknanya di sana ada dua pandangan. Satu pandangan ialah direnggangkan, satu pandangan dirapatkan jari ini.
Tangan mana? Tangan kiri. Rapat renggang ni tangan kiri, dia bincang ni tangan kiri. Tangan itu bersesuaian ataupun sama dengan lutut. Baik. Wallahu alam. Lianna, kenapa? Kata Imam An-Nawawi, kenapa yang dia kata pandangan yang begini? Kan? Kerana tafrijaha yuzil ibham al-qiblah fa yadhumuha li yatawajjah jami'uha lil qiblah. Maka dia kata kalau renggangkan maka dia akan menyebabkan terpusing ataupun terkalih daripada kiblat. Kan kalau kita letak macam ni, ada ke sana. Tapi kalau kita dham, kita himpun, maka dia akan lebih menepati arah kiblat. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. وَكَذَا يُسَنُّ لِمَنْ لَمْ يُحْسِنْ التَّشَهُدْ وَجَلَسَ لَهُ فَإِنَّهُ يُسَنُّ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ صَلَّى مِنِ اتِّجَاعٍ أَوْ اسْتِلْقَاءٍ عِنْدَ جَوَازِ ذَلِكَ وَلَمْ أَرَى مَنْ تَعَرَّضَ لِهَذَا. Dan begitu juga disunatkan bagi orang yang tidak mampu untuk tasyahud, wajalasa lahu, dan tidak mampu untuk tasyahud, dia tak boleh nak baca tasyahud, wajalasa lahu, dan dia duduk untuk tasyahud, fa innahu yusannu fi haqqihi dzalik. Macam tu juga duduk. Dia tak boleh baca tasyahud baru masuk Islam, kan? Maka duduknya macam tu juga. Begitu juga kalau orang yang sembahyang secara mengiring, ittija' atau istilqa, terlentang. Ada yang sembahyang mengiring, sembahyang terlentang, maka sebaiknya ketika mana tasyahud pun diletakkan demikian, kan? Mengiring kan boleh kan juga letak kaki, letak tangan atas lutut ni, boleh tak? Dia tak semestinya mengiring tu berlunjur straight, tak semesti, kan? Dia mengiring, dia bengkokkan sikit untuk letak tangan. Sunat juga demikian. Dan kata al-Imam, dia kata tidak aku melihat orang yang menyalahi perkara yang demikian. Maknanya seolah-olah sepakat ulama dalam perkara tersebut. Baik, sekarang ni tangan kiri dah selesai, kaki dah selesai. Ada yang kata iftirash, ada yang duduk tawarruk. Duduk iftirash pada rakaat yang pertama, pada keadaan yang kita panggil duduk tasyahud awal lah. Okey, tasyahud akhir yang dipanggil dengan tawarruk. Ada mazhab yang mengatakan duduk iftirash. Dalam mazhab Hambali ataupun ada pandangan lain mengatakan kedua-duanya duduk iftirash, sama ada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, dan itu yang lebih afdal. Ada yang mengatakan demikian, pandangan yang demikian. Terpulanglah tuan-tuan, kalau mampu duduk tawarruk, duduk tawarruk. Ada yang tak boleh duduk tawarruk, tak ada masalah, semua keadaan duduk boleh, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai duduk, letak tangan kiri pun dah selesai. Sekarang letak tangan kanan. Nak letak ni macam mana? Tangan kanan, cara nak letaknya macam mana? Wa yaqbidha. Dan hendaklah wa yaqbidu min yumnah al-khinsar wal binsar wa kadhal wusta fil adhar. Wa'idha min yumnah, dan hendaklah dia genggam daripada tangan kanannya selepas dia letak di atas paha kanannya. Genggam ni selepas dia letak atas paha kanan. Al-khinsir wal binsir. Al-khinsir wal binsir, ataupun ada panggil dengan al-khinsar wal binsar. Tak apalah tuan-tuan, khinsir pun boleh panggil, khinsar pun boleh panggil. Khinsar wal binsar. Wa kadzal wusta fil azhar, dan demikian juga al wusta fil azhar, demikian juga yang tengah digenggam. Al khinsir, mana khinsir ni ataupun al khinsar ni, jari apa dia panggil? Kelingking, jari manis ni dipanggil al khinsir al binsir. Dua ni digenggam. Wa kadzal wusta, demikian juga pandangan yang mengatakan fil azhar, yang jari tengah. Pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, jari tengah pun dilipatkan. Jadi tiba' kama rawahu Muslim. Wa tsani
Pandangan yang kedua hendaklah diiringi, dipertemukan bainal wusta wal ibham li riwayat Abu Dawud an fi'li sallallahu alaihi wasallam, dipertemukan di antara jari tengah al wusta dan juga al ibham, ibu jari. Ni cara nak letak jari tangan kanan ni. Macam mana nak letak? Kita ni ada macam-macam tuan-tuan. Cara letak macam mana? Okey, pandangan yang pertama ialah dihimpunkan. Semua ni dilipat. Okey, kita tak bincang lagi yang ibu jari dengan jari tunjuk ni. Semua ni dilipat. Pandangan yang kedua ialah dipertemukan di antara ibu jari dan juga jari tengah ni. Macam mana tuan-tuan? Iaitu pandangan yang paling sahih ialah kalau dalam bab pertemuan ini ialah dipertemukan bi ra'saihima, dua-dua ni dipertemukan, dua kepala ni. Yang ni kepala ibu jari tengah dan juga al-ibham, ibu jari ni dipertemukan. Letak macam tu. Okey, letak di atas paha. Dalam bab yang kata cara yang begini. Yang ambil pandangan kata yang jari tengah dipertemukan dengan ibu jari, maka cara pertemuan itu ialah dengan cara yang demikian. Ini pandangan yang paling asah. Wasani, pandangan yang kedua yang kata dipertemukan itu ialah dipertemukan unmulah al-wusta, ruas yang kata jari tengah tadi, baina uqdatai al-ibham, diletakkan di antara dua uqdatai, dua ruas ni, dua ruas jari ibu jari ini diletakkan di tengah. Di tengah-tengah tu. Kan? Yang ni lipat, yang ni dipertemukan. Maknanya letak macam tu. Tadi ujung-ujung, yang ni di tengah. Letak di tengah. Jadi tuan-tuan, maknanya ada berapa pandangan? Satu, dilipat. Yang kedua, dipertemukan begini. Yang ketiga, diletakkan di tengah. Kan, jari tengah dipertemukan dengan ibu jari dan diletakkan di tengah ibu jari. Pandangan begini. Pandangan satu begini, satu yang kedua begini. Baik. Wa yursil al-musabbihah al-qaulain, dan dilepaskan al-musabbihah. Al-musabbihah ni yang ni dipanggil dengan al-musabbihah. Al-qaulain, atas dua pandangan. Wahiyya allati tali ibham, summiya, dinamakan al-musabbihah kerana li'annahu yusharu biha ila tauhid wa tanzih, kerana diisyaratkan dengan jari telunjuk ini ketika mana mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Kan kita tunjuk macam ni. At-tanzih kita pun macam ni juga, menyucikan Allah. Wa tusamma aidan as-sabbabah, dan jari ini juga dalam bahasa Arab dinamakan dengan nama as-sabbabah li'annahu yusharu biha 'inda al-mukhasamah was-sab, kerana jari ini juga digunakan ketika mana al-mukhasamah, ketika mana kita bertengkar dengan orang ni, jari ni kita tunjuk kamu, ni kan dipanggil dengan asab. Dan ketika mana mencela, dan wa yarfa'uha, dan hendaklah mengangkatnya, ma'a imalatiha qalilan, berserta dengan imalatiha, condong sedikit, imalatiha qalilan, kama qala al-muhamili wa ghairuhu 'inda qawlihi illa Allah lil ittiba'. Sekarang tangan selesai, jari selesai, jari kanan. Okey, ada pandangan begini, hak tiga jari ni, ada pandangan begini, ada pandangan begini. Sekarang jari telunjuk. Jari telunjuk ni macam mana? Jari telunjuk ialah dengan cara kita angkatnya sedikit. Maknanya ketika letak, kita letak begini, at-tahiyat kita letak biasa. Waktu tasyahud baca illallah, ketika itu barulah kita angkat. Illallah. Rawahu Muslim an min ghairi dzikri imalah. Pandangan, ada satu pandangan menyatakan bahawa imalah, mana dicondong, kasih angkat juga ketika illallah tu dicondongkan. Kan, bukan kata tegaknya tu. Okey, ini pandangan al-Muhamili mengatakan dibengkokkan sedikit. Ketika mana lafaz illallah. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan benda ni, tetapi tak sebut pun tentang condong tu.
mana tegak, tetap tegak. Ini satu dalam riwayat. Wa yusannu an yakuna raf'uha ila al-qiblah. Dan disunatkan untuk mengangkat jari telunjuk tadi ke arah kiblat, nawiyan bidzalika tauhid wal ikhlas, meniatkan perkara yang demikian untuk mentauhidkan Allah. Illallah ialah untuk mentauhidkan Allah, wal ikhlas dan ikhlas, wa yuqimuha wa la yad'uha kama qalahu Nasrul Maqdisi, dan ditegakkannya dan tak meletakkannya selepas illallah tadi, terus je, tak payah dah turun dah kan. Setengah orang asyhadu an la ilaha illallah, kemudian letak wa asyhadu, tak payah letak dah, lepas illallah terus tegak. Terus tegak seperti mana yang disebutkan oleh Nasrul Maqdisi. Terus letak, terus tegakkan. Wa khussat al-musabbihah bidzalik li'anna laha ittisalan bi nabatil qalbi fa ka'annaha sababun li hudurih. Dan dikhususkan jari telunjuk tersebut kerana dia ittisalan bi nabatil qalb, dia berhubung dengan nabatil qalb, degupan jantung. Faka'anna sababun li huduri, seolah-olah ia merupakan sebab bagi menghadirkan keikhlasan tersebut. Kan nabatul qalb, kan jari telunjuk ni. Wallahu alam. Wal hikmatu fi dhalik hiya al-isyara illa anna al-ma'bud subhanahu wa ta'ala wahidun liyajma' fi tauhidihi bainal qawli wal fi'li wal i'tiqad. Dan hikmah pada yang demikian itu ialah isyarat kepada annal ma'bud, bahawa yang disembah subhanahu wa ta'ala itu, Allah Tuhan yang disembah itu, wahidun, satu, esa, liyajma' fi tauhidi, untuk dia himpunkan di dalam mentauhidkannya itu, bainal qawli wal fi'li wal i'tiqad, untuk dia himpunkan padanya itu dalam tasyahud tadi, di antara qaul, perkataan, wal fi'li, perbuatan, dan juga dari sudut i'tiqad. Maka kita angkat ini, dia berhubung semua tu hikmahnya dah tuan-tuan, hikmahnya ya. Wa tukrah al-isyarah bi musabbihatihi al-yusra, ni hukumnya yang lain pula. Dan dimakruhkan mengangkat isyarat tadi, kita buat isyarat tadi dengan tangan telunjuk kiri, tangan kiri, makruh. Kanan kita letak macam tu, kiri pula kita buat kiri lah pula hari ni, tukarlah kanan kiri kan, boleh tak? Makruh perbuatan tersebut, walau min maqtu'il yumna, walaupun daripada orang yang tangan kanannya terpotong. Dia tangan kanan tak ada, tangan kiri, ustaz saya terengi tak, tangan kiri tak payah buat. Tangan kiri tak payah buat. Dalam bab ini tak payahlah dia angkat telunjuk jari kiri. Qala al-wali al-iraqi bal fi tasmiyatiha musabbihan nadhrun fa innaha laysat alatut tanzih. Bahkan kata ulama, al-wali al-iraqi menyatakan bahawa di dalam menamakan jari telunjuk ni sebagai jari musabbihah juga ada pandangan, ada bantahan di situ. Kerana jari telunjuk yang kiri ini tidak digunakan sebagai alat untuk menyucikan ataupun alatut tanzih, laisat alatut tanzih, atau mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Kita angkat jari kiri, angkat jari kanan. Warraf'u, dan bila nak angkat tadi, warraf'u indal hamzah, dan angkat jari ni tuan-tuan ketika mana huruf hamzah, huruf hamzah i itu, illallah, bukan Allah, bukan lafaz nama Allah. Ketika mana illallah, kan perkataan illa tu ada hamzah, ketika illallah bukan pada nama Allah, illa kita tak angkat lagi, Allah tak kena, illallah kita angkat. Ketika itu diangkat, li'annahu halu isbatil wahdaniyah lillahi ta'ala, kerana ketika itu ialah keadaan kita isbat, mensabitkan keesaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqil, dan ada pandangan yang lain menyatakan bahawa yushiru biha fi jami'it tasyahud, boleh dia tunjuk dengannya itu fi jami'it tasyahud, pada keseluruhan tasyahud. At-tahiyyat daripada awal tadi dah angkat dah. Boleh, ada pandangan yang demikian. Wala yuharrikha, dan tidak digerak-gerakkannya, bukan
wala yuharrikha inda raf'iha, dan angkat tu gerak-gerak dak. Kata Al-Khatib Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tak digerak-gerakkannya inda raf'iha, ketika mana angkatnya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yaf'alu. Kata Al-Khatib Asy-Syarbini, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Rawahu Abu Dawud min riwayat Abdullah bin Zubair. Hadis yang riwayat Abu Dawud. Waqil, dan satu pandangan yang lain, yuharrikha, pandangan yang lain menyatakan bahawa digerakkannya, maknanya ketika illallah, gerakkan ibu jari telunjuk tadi. Lianna Wa'il bin Hajar rawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluh. Kerana Wa'il bin Hajar ni ialah hadis yang berkaitan dengan al-musii' lis-salah. Nama Wa'il bin Hajar, kan dia masuk dalam masjid, dia terus sembahyang. Bila sembahyang dia tak betul, kan Nabi kata qum fasalli, kan bangun sembahyang sekali lagi, dia pun buat sekali lagi, tak betul juga, buat sekali lagi, sampailah tuan-tuan 3 kali dia tak mampu dah. Maka ketika itu Nabi tunjuk, ni namanya Wa'il bin Hajar orang ni. Jadi Wa'il bin Hajar dalam riwayat dia mengatakan bahawa Nabi menggerakkan jari dia ketika mana inda raf'iha, ketika mana mengangkat jari untuk tasyahud tadi. Gerakkan, itu mengikut riwayatnya. Qala al-Baihaqi wal haditsani sahihan. Imam Baihaqi mengatakan bahawa dua-dua hadis, Abu Dawud dan juga hadis yang Wa'il bin Hajar ini juga merupakan hadis yang sahih, dua-dua sahih. Qala asy-syarih, dan kata asy-syarih mengatakan bahawa taqdimul awal an-nafi 'ala tsani, dan mendahulukan pandangan yang pertama yang menafikan pergerakan ke atas pandangan yang kedua, hadis yang kedua yang musbit, yang mensabitkan geraknya jari tadi, lima qama indahum fi dzalik, kerana itulah perbuatan yang lebih afdal. Maknanya ini dalam bab afdaliyah. Mana yang lebih afdal? Afdalnya tidak menggerakkan. Kerana apa tuan-tuan? Wala'alahu talaba 'adamul harakat fil salah. Kerana Nabi SAW meminta supaya tidak ada pergerakan di dalam sembahyang. Kan gerakkan. Law khasha'tum hadza la khasha'at jawarihu. Kata Nabi SAW, kalau hati ini khusyuk, nescaya tidak akan bergerak anggota-anggotanya yang lain. Bal qila innahu haramun mubtilun lis-salah. Bahkan ada pandangan mengatakan bahawa kalau duk gerak-gerak ni membatalkan salat, dan ada pandangan mengatakan bahawa makruh. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.